Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Jadi Alhamdulillah kali ini kita akan jumpa pada siri yang ketiga, iaitu reka bentuk dalam pemasaran. Jadi saya nak ingatkan tujuan matlamat kita dalam bab 3 ini pada tingkatan 3. Bila kita dah belajar berkenaan dengan reka bentuk pemasaran, kamu akan menghasilkan satu periklanan bagi produk yang kamu buat. Itu pada bab 2 tingkatan 3. Produk penghasilan produk. Okey, pada siri yang kedua kita dah bincang berkenaan dengan kaedah reka bentuk periklanan. Jadi ada pelbagai-bagai kita gunakan kaedah tersebut. Jadi hari ini pada siri yang ketiga kita akan memperkenalkan kepada kamu iaitu media periklanan. Ini adalah satu daripada periklanan yang kamu akan hasilkan nanti ya. Jadi kita kena faham apakah bentuk-bentuk kaedah yang kita akan buat untuk periklanan bagi produk penghasilan produk kamu. Jadi kita dah belajar mempelajari iaitu kaedah reka bentuk periklanan, iaitu merujuk kepada buku teks 139. Dia bermula daripada matlamat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, pembandingan, kiasan ataupun ibarat, kenyataan memerangsang dan gambar pegun. Bagaimana kita nak buat contoh yang dikatakan periklanan. Jadi kita akan pergi kepada yang kedua iaitu media periklanan. Jadi saya harap bila kita perhatikan ataupun kita mempelajari berkenaan dengan periklanan adalah bagaimana kita nak promosikan setiap produk penghasilan produk kita kepada pengguna. Itulah yang kaedah yang kita akan pelajari. Baik, yang pertama, media periklanan adalah saluran, cara atau pengantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Jadi semua pelajar bila sebut istilah iklan, maka kita dah faham. Itu bagaimana kita nak iklan ataupun nak promosikan barang hasil daripada pengeluar kepada pengguna. Jadi berbagai-bagai saluran yang kita boleh sampaikan kepada pengguna. Jadi kita kena ikutilah apa penerangan yang saya akan sampaikan kepada kamu. Jadi setiap pengeluar ataupun perniagaan akan menggunakan cara dia sendiri untuk memilih kaedah media periklanan yang sesuai untuk memasarkan produk ataupun perkhidmatan mereka. Jadi bagaimana kita nak menggunakan kaedah mana? Kamu akan pilihlah daripada kaedah-kaedah yang saya sebut tadi berkenaan dengan fakta, penyampaian fakta, pembandingan, demonstrasi, kenyataan memerangsangkan maklumat dan sebagainya. Yang ketiga, media periklanan boleh disampaikan melalui media massa seperti kita ada di media massa pula. Yang tadi kita bincangkan berkenaan dengan media periklanan, bagaimana kita nak iklankan, kaedah-kaedah yang kita nak iklankan. Sama ada kita nak sampaikan melalui bentuk macam mana? Bentuk cetakan ke, dalam TV ke, radio ke, majalah ke. Ini kita akan bincangkan. Jadi media periklanan boleh disampaikan melalui media massa. Yang saya sebut tadi itu adalah yang dikatakan media massa. Yang pertama kita tengok di sini adalah media cetak. Jadi ramailah kita buat media cetak. Sebab apa media cetak selalu kita gunakan ataupun pengeluar akan gunakan? Kerana yang pertama dia lebih mudah untuk menyediakan dan juga murah. Semua kena bayar. Jadi media cetak sering menjadi pilihan pengeluar sebagai saluran periklanan. Jadi kalau kita tengok berbagai-bagai, poster pun cetak juga. Kalau kamu pergi di pasar raya, memang kita tahu pasar raya tu menyiagakan barang-barang runcit contoh. Tapi dia ada satu katalog, dia ada pamphlet, dia ada brochure menerangkan harga bagi setiap produk yang ada di pasar raya tersebut. Yang kedua, periklanan media cetak sesuai untuk pelbagai jenis produk dan pelbagai peringkat umur. Dia tak kira lah. Semua orang akan baca, akan tengok. Jadi kalau malas nak baca, kita guna media lain pula lah. Media elektronik dan sebagainya. Jadi untuk media cetak,
maka kamu kena baca, kena ambil tahu, kena ambil satu persatu daripada apa yang ditulis oleh pengeluar bagi memikat hati kita sebagai pengguna. Baik, yang ketiga, contoh yang sering digunakan, yang pertama dalam surat khabar, majalah, brosur, katalog, poster dan lain-lain. Jadi kalau kita tengok dalam surat khabar, ni surat khabar dalam online pada surat khabar. Jadi kita boleh tengok dalam internet. Tapi kandungan dia, muka surat dia surat khabar ataupun kita beli. Jadi majalah, majalah ni ada pelbagai-bagai. Mak kamu kadang-kadang dia minat, dia nak beli majalah wanita sebab kandungan dia berkenaan dengan wanita saja. Baik, brosur, katalog, poster dan lain-lain. Jadi kita akan bincang satu persatu lah di sini supaya kita faham. Baik, yang pertama adalah surat khabar. Semua orang dah pernah tengok surat khabar, pernah baca surat khabar dan tahu apa dia itu surat khabar. Nanti kadang-kadang kita ni zaman e-teknologi ni semua melalui internet, sampai setengah daripada pelajar tak kenal apa itu surat khabar. Terdapat 3 jenis iklan yang kita boleh masukkan dalam surat khabar ataupun majalah. Tapi kita nak bincang berkenaan dengan surat khabar dulu. Yang pertama, iklan kecil, iklan muka surat dan juga iklan ruangan. Jadi kita pilihlah mengikut kemampuan pengeluar. Kalau kecil, murah sikit, satu iklan. Iklan muka surat, kalau kita tengok muka surat, ada ya iklan muka surat yang pertama dalam surat khabar, dia adalah lebih mahal. Selalunya syarikat-syarikat yang ambil muka depan adalah syarikat-syarikat perkhidmatan ataupun kita kata berkenaan dengan perkhidmatan seperti pelancongan. Kalau kita tengok tu pelancongan umrah, menunaikan umrah, berjalan-jalan makan angin, dia akan guna muka surat depan. Dan juga iklan ruangan. Dia ambil satu muka surat tu, dia bayar. Sebab apa dia mampu bayar? Sebab dia rasa barang dia, produk dia disukai oleh pengguna. Siapa yang bayar? Sebenarnya yang bayar iklan ni adalah pengguna. Jadi sebab itu kalau kita tengok di sini lagi banyak iklan tu dipaparkan sama ada dalam media masa kita, maka harga dia naik. Harga dia tinggi. Kalau kita tengok deterjen, sabun yang selalu buat iklan dalam TV ke dalam sahabat kekerapan dia, harga dia lebih mahal. Sebab tu produk kita harga berbeza. Benda yang sama tapi harga dia berbeza. Sebab apa harga dia berbeza? Bergantung pada iklan. Okay, nah? Jadi saya harap pelajar faham. Baik, ini adalah surat khabar Cosmo, ada Star, Metro, Utusan, Berita, Sinar, Nayan Sempau, Berita Harian dan sebagainya. Jadi kita tengok di sini adalah iklan-iklan yang kita nak muatkan lah dalam surat khabar ni. Adalah di bahagian-bahagian yang tertentu. Kalau kita tengok di sini tudung, dia iklan tudung yang kita boleh nampak lah. Okay, ini adalah dia ambil muka surat dia. Ini muka surat pertama ni. Dia masukkan iklan. Mahal ni perfume ni. Sampai kita pun tak mampu nak beli sebab dia mahal. Banyak lagi perfume yang murah-murah. Nak beli yang murah yang tidak ada iklan daripada dalam media masa kita. Okey, yang ni kita perhatikan berkenaan dengan dia ambil satu kandungan muka surat Milo yang selalu saya bincangkan berkenaan dengan Milo kepada kamu. Dia menerangkan pelbagai lah. Mungkin dia menerangkan cara nak minum, selepas minum nak jadi apa, memberi tenaga dan sebagainya. Ataupun dia tulis di sini, saya tak dapatlah nak baca ni sebab kecil kan. Mungkin dia dibuat daripada bahan apa, dijamin ke, kilang dia ke, siapa dia pasaran saham yang masuk dalam Nestle. Ni syarikat Nestle lah ni. Baik, yang kedua majalah. Ni majalah. Jadi yang saya beritahu kepada kamu, majalah wanita, macam-macam majalah. Sekarang ni kita dah kurang membaca majalah. Pada yang minat saja yang dia baca majalah. Tengah orang dia beli majalah ni sebab ada dalam majalah ni ada resepi. Dia nak simpan resepi tu. Dia akan potong helaian dan tempel ataupun dia pelekat pada buku-buku ataupun kertas-kertas supaya dia jadi satu buku resepi. Baik, ni semua berkenaan dengan yang dikatakan promosi ataupun periklanan. Jadi setiap jenis majalah yang berada di pasaran mempunyai kumpulan sasaran dia tertentu. Jadi kalau majalah khas untuk lelaki, dia ada iklan berkenaan dengan lelaki lah. Kalau majalah wanita, dia berkaitan dengan penjagaan kesihatan. Jadi cuma saya dapat menerangkan kepada kamu, itulah media cetak yang kita gunakan dalam surat khabar dan juga majalah.
Ini majalah ni dia pelbagai-bagai, dalam bahasa Inggeris ada, dalam bahasa Melayu ada. Selalunya majalah ni dijual di kedai-kedai surat khabar lah, kedai buku dan sebagainya. Kita boleh pinjam sampai di situ berkenaan dengan majalah. Yang ini adalah brosur. Brosur adalah satu kepingan kertas lipat yang bercetak dengan maklumat terperinci mengenai sesuatu produk. Jadi kita dah tahu dah, iklan ni nak terangkan kepada pengguna. Nak bagi pengguna betul-betul menghayati, membeli barang pengeluar. Itu sebabnya kita gunakan pengiklanan. Saya buat buku, saya ada iklan juga. Tapi saya iklan dalam media sosial, dalam grup Telegram. Macam itulah. Macam mana saya nak iklan, berbagai-bagai saya gunakan brosur biasanya. Satu muka surat saya bagi, saya tulis di situ berbagai-bagai jenis buku, apa fungsi buku-buku tersebut dan sebagainya. Ini adalah brosur. Jadi brosur ni satu helai kepingan yang kita nak tulis berkenaan dengan maklumat. Jadi dia tulis, dia lukis besar lah sini supaya pengguna nampak dengan jelas. Minyak kayu putih, bukan pokok kayu tu. Yang minyak kayu ni adalah minyak untuk memanaskan badan dan sebagainya. Laundry Express. Ni iklan perkhidmatan, produk perkhidmatan, dia membersih. Jadi ini adalah perkhidmatan mendobi, membersih pakaian. Ini juga berkenaan dengan wanita. Beauty Magic Cream. Ramai orang pakai guna ni. Nak bagi kulit cerah, nak bagi hilang jeragat dan sebagainya. Ni media cetak. Ni media cetak iaitu berkenaan dengan katalog. Katalog ni adalah lembaran yang mengandungi maklumat secara terperinci dan diedar oleh ejen syarikat untuk mengeluarkan produk dan disimpan oleh pengguna. Ini katalog. Saya ada katalog peralatan ni, saya nak tunjuk kamu. Dalam katalog ni ada pelbagai-bagai jenis peralatan. Maklumat apa yang dimaksud ni? Peralatan ni dibuat daripada negara mana? Saiz dia, berat alat produk tersebut, kuasa yang digunakan. Semua ni adalah maklumat-maklumat terperinci berkenaan dengan satu produk. Jadi kita nak beli produk, kita nak tengok dia berapa kuasa yang dia perlu, itu yang kita nak kira dalam bentuk watt. Yang ini adalah mesin gerudi. Ini adalah katalog. Katalog berkenaan dengan pinggan mangkuk ataupun periuk. Jadi dia nyatakan made in mana, brand dia, mulia, harga dia dan sebagainya. Ini adalah yang dikatakan katalog. Jadi bila orang sebut katalog, kamu faham lah. Bila kita sebut brosur, kamu faham lah benda tu brosur. Okay, dan sebagainya. Poster. Ni poster pula. Kamu isu nak buat projek kamu nak buat poster ke? Kamu tak perlulah nak buat katalog. Kalau kamu nak buat katalog, periklanan kamu dalam bentuk katalog, kamu nak kena tulis saiz produk tersebut, berapa ketahanan dia, warranty, garanti. Semua maklumat-maklumat kita akan masuk melalui katalog. Jadi katalog ni adalah untuk memasarkan produk. Jadi poster memamparkan iklan dalam bentuk billboard. Kalau saya sebut billboard ni, biasanya saya nak pergi ke Putrajaya, nak pergi ke KLIA, kita tengok ada satu papan tanda besar. Nanti saya tunjuk gambar kepada kamu. Itu dinamakan billboard. Mahal ni, 1 tahun dia letakkan produk dia, bayaran dia. Harga satu billboard bergantung kepada saiz yang dipamerkan pada billboard tersebut. Jadi saya nak maklumkan kepada pelajar-pelajar, apakah yang dikatakan billboard? Secara umum, pengertian billboard adalah satu bentuk promosi iklan ataupun poster di luar ruangan yang memiliki ukuran yang cukup besar. Jadi kalau kita tengok, perhatikan dalam skrin kita itu, dia mengambil ruang yang terlalu besar. Jadi saiz adalah menentukan harga. Harga bagi sewaan pada setiap tahun, sebab kita kira dalam setahun, bergantung pada saiz. Bermula daripada 7,000, mungkin 10,000, mungkin 20,000, mungkin 100,000. Bergantung kepada papan billboard. Jika papan billboard tu dalam bentuk yang dikatakan papan digital, dia adalah lebih mahal lagi. Mungkin mencecah
mengarah kepada beratus-ratus ribu bagi setahun yang telah diiklankan, ia perlu dibayar pada tiap tahun. Jadi sign kontraknya adalah lebih kurang setahun. Selepas itu akan disambung semula, iaitu kontrak yang bagi tahun yang kedua. Jadi pada pendapat lain mengatakan pengertian billboard adalah papan yang berukuran besar yang diberi tulisan ataupun gambar berisi informasi. Baik itu apa yang kita nak promosi adalah satu produk tertentu. Pada umumnya billboard ditempatkan pada kawasan yang ramai dilawati oleh orang dan dipasang dengan ukuran yang cukup tinggi dan besar. Billboard biasanya berbentuk persegi dan dibuat dengan menggunakan bahan kayu, logam, fiberglass, kain, kaca, plastik dan lain-lain lagi. Ada juga billboard yang dipasang pada bangunan. Jadi billboard secara umumnya, fungsi billboard adalah sebagai media informasi untuk menyampaikan pesan tertentu kepada pelanggan. Adapun beberapa fungsi billboard adalah sebagai yang pertama, sebagai media promosi yang dipasang di luar ruangan sehingga dapat dilihat oleh pelanggan. Yang kedua adalah sebagai media iklan untuk meningkatkan penjualan sesuatu produk. Dan yang ketiga sebagai cara untuk melakukan brand ataupun penjanamaan sesuatu produk. Yang keempat sebagai media penyampaian informasi singkat kepada masyarakat umum. Contoh dia papan tanda digital. Yang kedua adalah banner dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak terangkan kepada kamu adalah billboard dengan banner. Nanti bila orang sebut poster, kita tahu poster. Tapi kita ingat, oh poster ni besar helaian A4. Bukan. Dia lebih besar pada. Sebab tu kalau kita nak tengok skrin TV sekarang ni, ada TV 72 inci. Besar tu. Okey, ni billboard. Ni billboard. Semua orang pernah tengok. Ada tiang tinggi dia ni. Billboard. Jadi bila kita tengok ni, kamu naik kereta sampai kat lampu traffic light. Selalunya billboard ni duduk kat lampu traffic light lah. Kalau kamu pergi ke Putrajaya, dia tunjuk billboard ni berkenaan dengan produk kosmetik. Sebab tu produk kosmetik mahal. Satu produk ni lebih kurang RM150. Sedangkan kos modal dia adalah, saya ingat RM10, RM20 saja bila dipackingkan. Jadi sebab proses pengiklanan ni mahal, maka dia dijual pada pengguna. Pengguna yang kaya saja yang nak beli kosmetik. Pengguna yang miskin dia kata biar pilih muka dia ada jeragat pun. Dia tak ada masalah. Jadi di sini kita tengok Coca-Cola. Coca-Cola dan juga McD. Jadi McD dia bagi pilihan. Sama ada kita nak minum Coca-Cola ke nak minum tea. Sweet tea. Jadi dengan bayaran RM1. Oleh kerana RM1 ni kita tengok ni kita terpengaruh nak masuk McD kerana minuman ni tambahan dia RM1. Sedangkan kita pergi beli set dia sampai RM20. Kita terlupa yang kita beli set burger RM20. Cuma kita nampak di sini tambahan dia adalah RM1. Maka kita pun beli. Sebab tu kalau kita tengok ni, kalau kita masuk mana McD, set dia melebihi daripada RM15 satu set. Burger dia melebihi RM15. Sama dengan Starbucks. Sebab iklan mahal. Minum kopi dekat Starbucks RM25. Saya tak pernah minum lagi. Pasal sayang duit saya. Sebab kopi dia rasa sama ya. Ini billboard lagi. Jadi kamu sekarang ni bila orang sebut billboard, kamu dah faham lah. Kalau dia baca buku ni, kalau kamu tengok dalam buku teks, tak ada pun dia nerangkan billboard. Sebab ni adalah media periklanan. Oh ada muka surat 144. Dia namakan sebagai papan digital. Okay, nah? Saya namakan billboard. Billboard dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu papan digital. Ini banting, banner yang saya sebut banner tadi. Ini banner. Banner ni sama ada nak gantung kat tiang elektrik pun boleh, nak gantung dekat depan pintu kedai pun boleh, restoran dan sebagainya. Dia boleh letaklah di mana-mana pun. Ni Tokoyaki, burger Tokoyaki RM5. Kita pun beli. Sebab tempat lain dia jual RM10. Oleh kerana dia tulis RM5, kita beli. Sedangkan Tokoyaki daging tu dia potong 2. Kalau jual satu RM10. RM5 dia potong 2 bagi nipis. Janji Tokoyaki.
Baik, ini juga dikatakan sebagai poster. Dia plekat dekat dinding ni. Dinding mana? Dinding lori. Lori mana? Lori siapa? Lori, tengoklah pengeluar apa di sini. Ini pengeluar roti. Kita tengok di sini. Dia menerangkan berkenaan dengan roti. Jadi sekarang kamu dah jelas berkenaan dengan media cetak. Dia guna pelekat. Dia guna pelekat. Bukan dia spray ya, bukan dia lukis. Baik, kita tengok ni adalah sebagai yang dikatakan poster. Jadi kamu dah faham lah kenal dengan apa itu surat khabar, majalah, katalog, brochure ataupun tengah dia pergi pamphlet dan poster. Okey, kita pergi kepada yang pembincangan yang seterusnya. Jadi oleh kerana yang media cetak kita dah faham. Sekarang yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik ni lah paling disukai oleh kanak-kanak dan juga kita lah. Dia tak bukan kanak-kanak. Kita pun suka juga sebab tak perlu baca. Periklanan melalui media elektronik merupakan salah satu periklanan yang mendapat sambutan dalam kalangan pengeluar. Ia merupakan cara yang menarik dan berkesan bagi mempromosikan barang ataupun perkhidmatan. Jadi kita ada dua, iaitu barang, produk dan juga perkhidmatan. Jadi saya dah bagi tahu kepada kamu apa yang dikatakan produk, apa yang dikatakan perkhidmatan. Yang ketiga, apa yang saya nak bincangkan, periklanan ini dapat mempengaruhi emosi pengguna untuk menggunakan barangan ataupun perkhidmatan kerana seolah-olah mengajak pengguna secara langsung dengan pelbagai cara, kaedah. Kalau kamu tengok sabun pencuci, kena dakwat pen, dia boleh keluar lagi. Breeze, kita pun beli breeze. Daya, kita pun beli daya. Minum Melo jadi kuat dan sihat. Kita pun beli Melo. Lagi apa lagi? Perencah adabi. Kita pun guna perencah adabi. Jadi apa-apa pun yang berkenaan dengan periklanan, saya beli. Kipas cap udang. Jadi macam-macam lah. Nanti kita tengok sedutan berkenaan dengan apa yang dikatakan media elektronik, periklanan dalam TV, radio dan sebagainya. Okey, contoh media massa yang digunakan adalah seperti berikut. Kita tengok di sini television. Betul ke? Kau yang masak ni? Betul. Betul. Abang tak percaya. Iya, betul. Ani masuk ikan bilis, telur, ayam. Seri Haji berencana nasi goreng. Oh, Seri Haji. Lagi? Baik, yang kedua, radio. Safina dan banyak lagi. Pastinya menjadi pilihan anda setiap masa. Pilihan eksklusif. Okey, kamu dah tengok iklan melalui TV. Tapi kalau tengok TV paling merangsang kita. Tapi kalau kita dengar iklan melalui radio, hanya kita boleh dengar saja. Ini berkenaan dengan kurma. Baik, satu lagi berkenaan dengan billboard. Ini billboard. Okey, saya nak terang sikit, nak tarik minat kamu. Billboard ni selalunya dia letak di dekat dengan bangunan-bangunan, disimpang dekat dengan bangunan. Supaya apabila bapak kita berhenti kereta, sambil-sambil tu kita boleh tengok skrin. Sampai kadang-kadang kita dah terlupa. Bila hijau terlupa nak jalan. Seronok nak tengok skrin dia. Jadi ini dia katakan billboard yang menggunakan lampu digital.
Okey, sambil-sambil dia nak habis. Jadi iklan-iklan ni sangat mempengaruhi kamu. Bila kamu tengok papan digital ni, teringat kamu nak pergi bersia-sia. Katalah besok minggu depan nak minggu depan hari jadi kamu ganggu ibu bapa kamu suruh pergi makan angin. Di mana? Di Pulau Pinang. Di mana? Bukit Bendera. Di mana? Gunung Jerai. Di mana? Dia tak pergilah sampai ke Pulau Phuket. Okey nah. Jadi papan digital ni memang menarik. Sambil-sambil kita berhenti pada lampu traffic light, dia dapat mempengaruhi pengguna. Jadi kamu pun bila sampai ke papan digital nanti teringat, oh ni lah Cikgu Supri. Dia mengajar kita no. Selama ni kita tak berapa nak perasan bahawa ni adalah satu daripada periklanan. Baik, yang ketiga adalah media sosial. Ni media sosial. Kamu sekarang ni kalau nak guna media sosial lah. Semua media ni kena bayar. Tapi media sosial ni yang kita masuk dalam WhatsApp, Telegram, dalam Instagram, yang tu free. Tetapi media sosial ni yang kamu buka YouTube, tiba-tiba datang satu iklan. Dia kena dengar iklan ni, dia bagi lebih kurang, saya tak pasti berapa second. Saya ingat dia bilang 1, 2, 3, dia mula daripada 5 kot. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai habis barulah kita boleh pergi masuk ke YouTube. Yang tu kena bayar. Jadi berapa bayaran dia? Dia mungkin, saya bagi tahu sikit nak bincang pada kamu supaya kamu faham. Mungkin saya bayar 200. 200 kepada berapa pengguna? Contoh dia 20 pengguna. Jadi maksud dia seorang pengguna yang dia like, yang dia buka iklan saya sampai habis, ditolak. Kita masuk duit 200 kepada media sosial. Jadi apabila ada orang yang tengok iklan kita melalui YouTube dan sebagainya ataupun dalam Google, maka dia akan potonglah 200 potong RM1. Bila potong RM1 tinggal RM199. Besok bukan besok, pada masa yang sama ada orang yang kedua pula. Maka dia akan potong sampai duit tu habis, habislah. Kena bayar. Tapi lebih murah. Jadi nak buat yang ni, nak buat media sosial ni, nak buat macam tadi lah, macam iklan tadi lah. Kita nak buat iklan Melo ke, Sri Aji ke, Nescafe ke, McD ke. Jadi kita kena buat dua ke. Kena buat dulu berkenaan dengan yang dikatakan media periklanan melalui iklan. Cuma kita nak masuk dalam TV ke, nak masuk dalam radio ke, nak masuk dalam papan digital ke, ataupun nak masuk kepada Google. Biasanya. Jadi pelajar perasan lah kan. Oh, kena bayar. Bukanlah. Kadang-kadang iklan tu datang, saya tolak. Dia kata saya tak berminat pada iklan. Jadi dia tak datang lah iklan tu. Sebab kalau dia bagi pun rugilah. Sebab bila saya buka iklan tu, adanya iklan tu, saya tengok sampai habis, dibayar. Tu yang Bill Gates ni, dia kaya. Sebab apa dia kaya? Dia bagi orang guna free. Tapi untuk orang berniaga kena bayar duit. Jadi orang yang paling kaya dalam dunia adalah Bill Gates. Bill Gates ni orang yang mencipta tu lah. Berkenaan sampai lah ni, sampai 5G je. Daripada 4G, 5G, saya pun tak tahu apa 5G tu. Jadi dia merupakan strategi pemasaran yang amat berkesan. Sangat berkesan. Sampai Bill Gates pun paling kaya lah sekarang ni. Kemudian internet di hujung jari membolehkan pengeluar menggunakan media sosial sebagai platform untuk memperkenalkan produk mereka di serantau dunia. Satu dunia. Bayangkan bayar RM200, orang nak tengok 200, tapi orang yang buka ni berbilion, bukan bilion lah, berjuta-juta lah. Tolak yang tua, yang sakit, yang kena COVID, dia tak buka dah lah. Okey jadi kamu faham Baik, antara yang digunakan adalah Lazada. Kita tengok Lazada. Dia guna media sosial dia. Saya nak beli barang pun beli melalui Lazada. Lazada ni cepat. Saya dapat menjimatkan. Sebab apa saya tak perlu pergi pasar raya. Kalau saya pergi pasar raya, parking pasar raya 1 jam RM5. Saya beli di Lazada, di Shopee saya perlu bayar berapa? RM4.50 kos. Masa saya. Jadi kita akan gunalah media sosial tadi. Salah satu daripadanya Shopee, Lazada yang kita bincang.
Yang kedua dalam Facebook. Ni saya buh dalam Facebook ni. Saya pun menjaga juga kan. Saya bagi tahu kepada kamu. Jadi saya jual produk ni. Ni saya jual produk. Produk pengagih makanan ikan automatik. Membantu petani dan pengeluar. Pengeluar pertanian seperti hasil pertanian, hasil punca pendapatan daripada ikan. Hasil kedua yang diperkenalkan dalam sistem aquaponik. Harga dia, set dia adalah 350. Menyimatkan masa dan tenaga. Maksud dia tak perlulah nak pergi cari saya, nak datang ke Baling, nak pergi beli set yang dikatakan pengagih makanan automatik ni. Dia boleh call saya. Bawah tu dia ada lagi nombor telefon saya dan sebagainya. Saya letaklah produk saya. Sebab saya yang mengajak. Saya kenalah iklankan produk saya. Contoh. Okay, nah, itulah. Buat apa saya nak iklan produk orang. Saya belum lagi jual buku dalam Lazada ataupun Shopee. Sebab kalau saya jual buku dekat Lazada, saya nak kena buka selalu handphone saya. Jadi sampai saya tak boleh buat kelas. Sebab orang akan beli setiap masa. Jadi kita kena layan. Dan bila dah orang beli, kita kena hantar secepat mungkin. Supaya orang memberi kepercayaan pada kita. Pengguna lah orang tu. Baik, yang ketiga adalah melalui blog. Ni blog. Ni syarikat Masware. Kamu pun pernah dengar perkataan Masware kan. Jadi dia menjual cordless drill RM48. Yang ni peralatan lah dalam blog. Kita buka www.masware tools, dia akan keluar apa dia syarikat Masware. Kalau kamu buka www.nestle.com, dia akan keluar semua ni. Jadi di sini dia letak macam Lazada lah. Tapi kalau Lazada ambil keuntungan daripada saya. Di sini saya tak perlu bagi kepada siapa. Cuma saya bayar kepada Google. Sebab saya menggunakan blog. Kamu gunakan Facebook, yang ni free. Ni, Cikgu Syukri Kuala Lumpur Baling, free. Masuk dalam Google, masuk dalam Lazada, semua kena bayar. Jelas jadi pelajar faham. Kamu nak buat iklan melalui media sosial. Kamu kena buat ni dulu, kaedah. Reka bentuk. Kamu nak buat macam mana? Susun atau nanti kita akan bincangkan. Nanti kita akan bincang dalam hal ni. Saya akan bincangkan supaya kamu boleh menghasilkan. Jadi kalau kita merujuk buku teks bermula daripada muka surat 149. Gambar mana yang boleh memerangsangkan atau memberi maklumat, memberi fakta, kiasan, apa pun saya akan terangkan. Saya akan ubah sikit yang maklumat yang ada dalam buku kita ni. Sebab maklumat saya ni saya bagi penerangan kepada kamu direct. Jadi kamu boleh faham. Tapi kalau saya baca di sini, contohlah saya sebagai kamu, maklumat produk. Saya tak tahu apa dia tu maklumat produk, nak kena tulis dalam ni. Ni dalam ni. Ni pengagih makanan. Baik, faktor pemilihan media sosial. Okey, ni faktor dia. Saya nak pilih mana yang paling baik? TV ke, radio ke, media sosial ke? Macam tu. Jadi yang ini kita nak bincang faktor pemilihan media sosial. Yang pertama, beberapa faktor kaedah periklanan semasa memilih media periklanan yang sesuai untuk mempromosikan produk ataupun perkhidmatan. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, jenis dan sifat periklanan. Yang dikatakan jenis dan sifat periklanan. Kita nak buat jenis mana? Kaedah mana kita nak buat? Apakah maklumat yang kita nak tulis di sini? Setiap produk yang akan diiklankan perlu sesuai dengan media periklanan. Kalau kau nak buat apa? Kamu nak buat Sri Haji tadi. Kamu kena buat jenis dia adalah demonstrasi. Contoh. Supaya kamu boleh faham. Bukan nak buat periklanan, cikgu suruh buat periklanan, kamu tak ada idea. Jadi kamu terus nak buat iklan. Iklan kamu dalam bentuk apa? Untuk nak menerangkan bahan ke, untuk menerangkan fungsi dia ke, untuk nak buat pembandingan ke dan sebagainya. Apa yang kita bacalah dalam kaedah reka bentuk periklanan. Jadi yang pertama kita kena tahu jenis iklan, reka bentuk mana yang kita nak kena pilih. Nanti saya akan buat dengan kamu. Habis ni maka kamu dah boleh buat periklanan sebagai tugasan. Saya tak tahulah tugasan cikgu kamu nak bagi markah dia berapa sebagai tambahan daripada peperiksaan akhir tahun, iaitu peperiksaan formatif. Sama ada yang kedua berkenaan dengan tunjuk cara perkhidmatan ataupun nasihat tentang cara penggunaan dan penjagaan. Ini adalah jenisnya, jenis sifat periklanan. Kenalah tunjuk. Nak tunjuk ni, kamu nak tunjuk dia macam mana? Sama ada kita nak buat demonstrasi ke, nak buat masak-masak ke, nak buat tunjuk cara guna produk kamu ke dan sebagainya. Yang ketiga lah,
Tentukan kesesuaian media periklanan manakah, sama ada media elektronik ataupun media sosial. Kamu nak masuk dalam media mana? Kalau kamu nak masuk dalam media elektronik, nak buat sebagai contoh ni tak boleh lah. Harga dia tinggi kan. Jadi kita buat media sosial cukuplah masuk dalam WhatsApp ataupun masuk dalam Telegram, Instagram. Buat je lah saja, seronok-seronok. Betul tak? Korang-korang kita dapat pengalaman. Yang kedua, kos periklanan. Kita nak buat kos, nak kena ambil kira kos. Banyak mana kita nak buat, macam saya kata tadi, kalau nak masuk iklan dalam Google, kamu dah pernah buka Google, bila buka Google dia datang semua iklan-iklan, macam-macam ada iklan. Kamu buka iklan, kena tolak duit lah. Bukan duit kamu, duit pengeluar. Orang yang mengiklankan. Kali kamu nak kena apa? Senang ya. Setiap iklan kamu buka. Lama-lama duit dia habis lah. Jika kos murah, dalam paper kita nak guna dalam surat khabar, janganlah masuk dalam satu muka surat ruangan. Kita buat saiz kecil. Cukuplah. Nak buat iklan bergantung pada kos. Sebab tu ada setengah produk dia tak buat iklan dalam media elektronik. Sebab mahal. Dalam media elektronik, saya dah bincangkan belum dengan kamu, 30 second bayaran dia adalah RM5,000. 30 second. Nanti kamu ikuti berita, buletin utama ataupun berita RTM. Kita tengok iklan apa. Dia keluar 1 jam tu, berapa kali dia keluar iklan. Ni tugasan kamu. Kena tengoklah berita nanti. Kita tengok di situ, berapa kali dia keluar. Tiba-tiba dia keluar 10 kali. 10 kali darab dengan RM5,000. Oh, dia kena bayar semalam, sehari saja. Sekali saja. RM50,000. Bukan murah nak, mahal. Tiba-tiba ada berita pula, berita peristiwa dunia. Ada juga 10, dia tak buah 10 kali dah, dia bubuh 4 kali. Darab lah, yang tu murah sikit sebab lewat. Dia bergantung pada masa. Mungkin yang tu RM4,000. Jadi yang paling mahal iklan dalam berita. Berita pukul 8 malam sampai pukul 9. Dia ada kategori dia. Kalau rancangan kanak-kanak mungkin RM2,000. Yang kita tengok apa jenis-jenis Tora dan sebagainya lah. Kamu kena tahu lah pukul 5 gambar kartun. Kamu tengok iklan apa. Saya tak pernah tengok gambar kartun. Walaupun nak mengajar kamu tak tengok juga. Tak sempat nak tengok. Okey Ini menentukan saiz. Jadi pengeluar perlu mengetahui jumlah kos periklanan mengikut kemampuan dan saiz operatif perniagaan mereka. Jadi kalau dia berniaga besar, dia bolehlah buat besar. Macam Nestle. Nestle kontrol satu dunia. Jadi dia bolehlah buat iklan Milo dalam TV 10 kali. RM10,000, RM50,000. Duit siapa? Duit kita. Sebenarnya duit kita. Cuba kita bandingkan Milo dengan Biko. Mana paling mahal? Milo lagi mahal. Biko murah. Murah berapa? Murah RM1. Walaupun RM1, tapi sejuta orang, kita penduduk di Malaysia ada 30 juta, 33 juta. Jika sejuta saja beli, bayar RM1, maksudnya 10 juta. Dia nak bayar sekali iklan RM50,000. Tak habis lagi sejuta. Banyak. Jadi kita tak nampak hal-hal yang sebegini. Jika kamu jadi pengeluar produk, sama ada produk dalam perkhidmatan ataupun produk penggunaan pada pengguna, barulah kamu tahu, oh kena bayar. Duit siapa? Bukan duit pengeluar, duit pengguna. Lama ni kita tak tahu iklan tu adalah duit kita. Tak apalah, kita derma sikit. Mana ada manusia nak iklan nak bagi macam tu saja. Bagi perniagaan kecil boleh memilih media yang kos yang rendah untuk memberi pulangan keuntungan yang tinggi seperti media sosial, media cetak dan seperti brosur dan juga katalog. Kamu dah faham brosur macam mana, katalog macam mana, iklan. Okey, yang keempat, luas pasaran. Luas pasaran, sesuatu produk akan mempengaruhi jenis media yang akan dipilih. Kamu nak pasarkan di mana? Satu Malaysia, satu dunia. Jadi jika kamu nak pasarkan setiap negeri, satu Malaysia, maka kita masuk dalam iklan radio ke, iklan TV ke, papan digital. Maka pengguna media periklanan yang mempunyai liputan luas seperti radio, televisyen, papan digital, media sosial adalah yang paling tepat. Jadi saya nak menterjemahkan, bukan di seluruh dunia, di seluruh negeri. Barulah kita boleh guna radio. Kita ada FM
kita ada Sinar, Radio Sinar, kita ada FM 95, 90, 97.5. Tu radio Kedah. Jadi televisyen, sama juga televisyen. Kita bukan pakai Astro boleh lah satu dunia. Papan digital, bukan seluruh dunia, papan digital untuk Malaysia. Cuti-cuti Malaysia tadi, tak ada di Hong Kong, tak ada di Amerika, hanya di Malaysia saja. Dia suruh cuti-cuti di Malaysia, dia tak suruh cuti di Sydney, suruh cuti di UK, cuti di tak tahulah macam-macam cuti kan. Okey nah. Jadi kita ubah sikit maklumat di seluruh negeri. Jika produk bertujuan untuk dipasarkan ke seluruh negara, ni barulah kita nak pasar seluruh negara. Periklanan melalui media sosial seperti Facebook, Telegram, blog, Instagram, Shopee dan sebagainya. Ataupun saya tinggal di Google. Bila kita buka Google dia main lah. Macam-macam iklan ada. Saya kata Google lah. Okey, jelas yang saya tahu. Radio tak ada radio luar negara. Kita tak ada radio luar negara. Televisyen pun tak ada luar negara. Kita ada televisyen Indon saja. Televisyen Sydney saja. Televisyen Thailand saja. Jadi kita pun duduk di Malaysia tak pernah pun buka rancangan Thailand. Saya duduk sempadan dengan Thailand. Tak pernah tengok TV Thailand. Nak tengok apa? Tak faham bahasa Thai. Okey, sasaran pengguna. Ni sasaran lah. Pengeluar perlu memastikan media periklanan yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada sasaran. Kalau dengan kamu, saya kenalah fikir macam mana nak bagi kamu terpengaruh. Kalau dengan orang tua, dia beli susu Enlin. Tu orang tua untuk menguatkan tulang. Kalau orang muda, belilah kosmetik. Saya tak sebutlah jenama kosmetik. Jadi kita tak mau promosi. Ni sasaran kumpulan. Jika memilih media elektronik, pastikan waktu yang sesuai yang ditonton oleh masyarakat ataupun pengguna. Macam saya kata tadi lah. Waktu mana? Waktu yang paling ramai orang tengok TV. Orang nak tengok TV pukul 8. Dalam TV dia ada sukan. Orang yang minat sukan. Dia bubur lah iklan Milo. Dia tak bubur lah coklat ke, bubur kuih koci ke. Dia tak bubur tu, dia bubur Milo. Minum Milo jadi kuat dan sihat. Okey, kos mempengaruhi pilihan ataupun sasaran pengguna sama ada media periklanan. Jadi sasaran kita menyebabkan kos lah. Kalau tak ada kos, duit tak ada, payah juga. Jadi kos mempengaruhi pilihan. Jadi nak buat apa? Sasaran saya macam mana? Saya terpaksa lah tulis dalam Facebook. Saya terpaksa lah tulis dalam iklan Instagram. Sebab saya tak ada duit nak iklan. Okey, yang keempat, saiz perniagaan. Ini dikatakan saiz perniagaan. Jika barangan dan perkhidmatan menjadi sasaran utama pengguna, pengeluar boleh memilih media elektronik kerana dapat mempengaruhi setiap pengguna yang keinginan untuk mendapatkan barangan keperluan ataupun barangan kehendak bergantung kepada kemampuan pengguna. Jadi kalau produk saya ni digunakan untuk semua orang, saya mampulah bubur dalam media elektronik. Contoh ada KFC, McD, Milo, shampoo, pucak apa, Sunsilk, Breeze, macam-macam. Kaitan Myvi tak ada dalam iklan. Sebab apa tak ada dalam iklan? Sebab Myvi ni tak cukup produk. Maksud dia permintaan tinggi, tapi produk kilang tak boleh buat banyak. Jadi kalau dia bubur iklan, lagi ramai orang nak pakai Myvi, maka lagi lama kena tunggu. Dia bergantung pada saiz perniagaannya. Jadi kalau dia tak mampu, jangan iklan lah. Kalau iklan, cari penyakit. Okey, periklanan yang berkesan tetapi mahal adalah periklanan melalui TV. Tadi saya dah beritahu lah. Satu iklan RM5,000. Papan digital ataupun billboard. Satu iklan setahun RM1 juta. Paling mahal. Jadi periklanan yang murah sikit daripada TV, itu iklan dalam radio ataupun iklan melalui media sosial berbayar. Media sosial berbayar tu lah. Kamu buka Google, dia datang iklan. Itu media sosial berbayar. Kena bayar duit. Saya dah beritahu pada kamu. Periklanan yang menggunakan kos yang rendah ialah melalui media percetakan ataupun media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi bukan cakap murah, free. Tapi kamu nak buat iklan tu dalam bentuk demonstrasi, kena bayar juga, kena upah orang, kena buat lakonan. Apa pun kena bayar, walaupun free. Masa kita masuk dalam Facebook, Instagram, Telegram, free. Tapi nak sediakan bahan, takkan kamu nak buat iklan. Okey, saya nak buat iklan. Iklan saya nak bubur dalam Facebook. Nak buat lah, nak buat apa? Kaedah mana yang kamu nak buat? Kaedah fakta, kaedah demonstrasi, kaedah kiasan. Kamu kena hasil juga.
kena pi upah pada orang yang mahir buat iklan. Kalau tak pandai buat iklan, ada apa nak bincang dengan saya? Nak tahu tugasan apakah yang kamu nak kena buat? Semua dah ada buku kuning, boleh rujuk kepada buku kuning. Kalau tak ada apa, kita berhenti di sini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang hadir. Okey, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi pada minggu depan pada hari Sabtu. Okey, saya ucapkan terima kasih. Baik, saya nak buat cetusan idea menghasilkan sebuah iklan. Okey, pelajar perlu ambil perhatian sebab ini adalah penting untuk kamu. Kamu nak buat kaedah matlamat produk. Produk apa yang kamu buat? Saya buat contoh dia lampu, ini dinamakan lampu tidur. Jadi ini adalah ruang iklan kamu. Yang ni janganlah tulis dalam ruang iklan sebab yang ni adalah kaedah. Apabila saya nak bincang dengan kamu, saya letaklah di sini matlamat produk. Kita letakkan satu foto berkenaan dengan produk. Jika kamu nak buat beg, kamu letaklah foto beg di sini. Jika kamu nak buat torchlight, kamu letaklah lampu torchlight di sini. Jika kamu nak buat berus kasut, kamu letaklah berus kasut di sini. Jika kamu nak buat peti gasi, kamu nak tegas apa di peti gasi tersebut. Kalau kamu nak buat peti gasi itu nak sebut dia boleh berfungsi secara automatik, nantilah kita nak buat. Kita nak buat iklan macam mana, kita letaklah produk. Baik, saya letak produk lampu. Okey. Tak pandai lukis, snap, ambil dengan foto, gunting, pelekat dalam ruang pengiklanan kamu yang nak buat ni. Dalam matlamat produk ni, matlamat ni, apa maklumat yang kita nak buat, nak tulis, nak letakkan? Saya nak letak yang pertama sensor. Yang kedua saya nak letak papan litar elektronik sebab dia nak berfungsi secara automatik. Alat ini akan berfungsi secara automatik, mesti ada sensor. Kita nak letak sensor di situ. Dia mesti ada yang dikatakan papan litar elektronik produk tersebut. Baik, saya letak di sini sensor. Ini adalah LDR, on ketika keadaan gelap. Kita tulis macam tu saja. Apa yang on? Lampu. Okey? Jelas. Pengguna dia baca di sini. Dia letak di situ ada satu switch. Tak tahulah, dia tak kenal lagi switch. Dia mengatakan bahawa on ketika keadaan gelap. Dia tertarik tak? Rasanya dia tertarik tu. On ketika gelap. Itu dikatakan matlamat produk. Kita nak ambil maklumat apa yang kita nak sampai pada produk ini. Kamu letak di situ. Yang kedua, saya nak letakkan papan litar elektronik. Berfungsi secara automatik. Jadi pengguna dia baca. Berfungsi secara automatik. Bagaimana dia boleh fungsi secara automatik? Lampu yang ada di rumah tak boleh fungsi secara automatik, tak boleh on. Boleh on waktu gelap, petik switch petik switch. Yang ni boleh berfungsi secara automatik. Dia keinginan. Dia kata yang ni. Jadi perkara yang ketiga saya nak tulis ini save energy. Jimat ni. Alamak, dia kata. Kamu tahu lah, orang pekan dia panggil gila. Betul projek ni. Hebat ni projek ni. Save energy, jimat current. Switch off, unplug, save. Maksud dia tak perlu tekan plug. Let cut our bill cost. Ni nak beli lah ni. Nak beli lah. Apa-apa pun yang boleh menjimatkan, nak beli ya. Saya beli Myvi. Minggu lepas saya dah bincang dengan kamu. Saya beli Myvi sebab dalam banyak-banyak kereta, Myvi paling jimat bahan api. Sebab tu saya beli Myvi. Berapa bahan api? 1 liter boleh bergerak sejauh 21 kilo. Maksud dia 1 kilo baru 10 sen. 2 kilo 20 sen. Oleh kerana jimat, saya beli Myvi. Oleh kerana jimat current, saya nak beli produk ni nama apa? Tak boleh nama, nanti kita akan bincang. Kita nak buat logo kepada produk ni. Jika kita perhatikan berkenaan dengan maklumat yang tepat ataupun mudah diingat. Jadi kalau kita tengok di sini mudah diingat. Unsur unik yang tersendiri. Sebab tu setiap produk ada logo.
Jadi kita tak bincang lagi nak letak logo sebab kita belum sampai lagi menganalisis kaedah reka bentuk periklanan yang dipilih. Jadi kita ada ciri-ciri, beberapa ciri-ciri yang akan kita bincangkan. Adakah dia menunjukkan matlamat produk? Dia tunjuklah matlamat produk. Maksud dia matlamat produk ni on ketika keadaan gelap, berfungsi secara automatik, jimat wang. Apa lagi kita nak buat? Habislah. Apa yang kita nak tulis di sini? Baik, jimatkan tenaga elektrik, tidak perlu kawalan dan fungsi secara automatik. Ini memerangsangkan. Ui, hebat betul ni. Kita beli tak? Kita try. Okey, jelas. Maka kaedah yang dipilih, ini menunjukkan kaedah yang kita pilih. Kita nak pilih produk lampu kawalan jom. Jadi apa yang kita letak di sini adalah maklumat yang terperinci dan lengkap memperkenalkan produk. Jadi maklumat dia lah. Satu LDR, satu lagi adalah berkenaan dengan papan litar. Satu lagi maklumat dia adalah save energy. Ini menerangkan maklumat. Jadi kalau cikgu tanya kamu, sebab apa kamu letak LDR? Sebab apa kamu letakkan papan litar elektronik? Sebab apa kamu letakkan save energy? Jadi kita tulis dalam untuk warna merah ni ya. Yang warna merah ni dia menerangkan maklumat produk yang terperinci dan lengkap memperkenalkan produk. Matlamat produk lah. Ini kaedah yang kita pilih. Kaedah yang kita pilih adalah matlamat produk. Okey, jelas. Jadi ciri-ciri keistimewaan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, jimatkan tenaga elektrik. Sebab tu saya tulis tu jimatkan tenaga elektrik, tidak perlu kawalan dan berfungsi secara automatik. Sama juga dia letak di sini, penulis letak di dalam buku teks 149, warna latar belakang yang sesuai dan mendapat menonjolkan produk. Ini adalah penerangan apabila ditanya oleh cikgu. Dia letak penyampaian fakta melalui ilustrasi yang menunjukkan cara menggunakan produk dalam situasi sebenar. Ini kalau cara ni maksudnya iklan ni lebih sesuai kepada demonstrasi. Jadi barulah sesuai. Sebab tu nak sesuai kepada sesuatu periklanan kita kena faham dulu lah. Jadi kalau menunjukkan cara menggunakan produk adalah melalui demonstrasi. Dia tak boleh buat cara visual macam ni. Dia kena buat cara audio. Okey. Pengilat kasut Magic. Maklumat matlamat produk disampaikan melalui tajuk yang membantu ilustrasi. Saya letak maklumat pada matlamat produk iaitu komponen-komponen lain. Komponen-komponen yang terdapat dalam lampu tersebut. Okey, jelas. Letak di sini. Kamu nak bubuh color. Okey, kamu nak letak background. Nak bagi cantik lagi. Tak mau jadi putih macam ni. Bubuh background. Masuk lah. Okey, ni iklan kamu. Siap satu iklan. Iklan apa? Kaedah matlamat produk. Okey, baru satu baru kita bincang. Ada siapa-siapa nak respon, nak tanya? Okey dah?